saya Putri Syazatilah binti Syarudin sebagai moderator kumpulan 4. Kumpulan kami memilih filem Lagi-Lagi Senario sebagai rujukan dalam video pembentangan negosiasi kami. Terlebih dahulu, ingin saya membentangkan sedikit sinopsis dalam filem ini. Cerita ini bermula dengan Wahid yang baru dipecat oleh majikan lamanya akibat salah faham daripada pelanggan restoran lamanya. Oleh itu, beliau telah menjadi penganggur. Kemudian beliau ditawarkan bekerja oleh tauki kedai iaitu Azli. Di kedai tersebut mempunyai dua lagi pekerja iaitu Yasin dan Saiful. Mereka benar rapat selepas tu. Konflik mula terjadi apabila Saiful membeli Azli dengan bekerja dengan Mazlan dan kemudiannya Yasin pula mengikuti jejak langkah beliau. Perniagaan Azli mula merudum akibat tindakan Saiful dan Yasin. Namun begitu, kedatangan Lin membantu meningkatkan semula semangat warung Azli. Wahid mula mempelajari teknik roti canai terbang dan akhirnya berjaya. Perniagaan mereka mula kembali pulih. Oleh itu, perniagaan Mazlan mula semakin merudum dan akhirnya beliau terpaksa membuat aktiviti yang tidak bermula dengan berniaga di bulan puasa pada siang hari. Mazlan telah diambil tindakan atas tingkah laku tersebut. Walau bagaimanapun, cerita ini dikejutkan dengan kedatangan broker tanah yang ingin merobohkan kedua-dua kedai tersebut. Hal ini kerana tapak tanah jualan tersebut telah dibeli oleh pelanggan tetap mereka sendiri, Lee, Acai dan Mutosami. Walau bagaimanapun, kedatangan Saiful telah menyelamatkan mereka dengan menawarkan Azli dan Mazlan bersatu untuk membuka restoran baru di tanah yang baru sahaja beliau beli. Seterusnya, saya akan memberikan laluan kepada saudara Zahid untuk menceritakan sedikit mengenai konflik dalam filem ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Putri kerana telah memberi laluan kepada saya untuk menerangkan konflik-konflik yang terdapat di dalam kisah Lagi-Lagi Senario. Antara konfliknya adalah konflik di mana pekerja di sebuah restoran telah pun dibuang kerja. Ini kerana pekerja tersebut telah membawa pelanggan dalam kedai dan pelanggan tersebut telah pun mengkritik masakan ketua chef yang merangkuk pemilik kedai tersebut. Konflik yang kedua adalah konflik di mana pelanggan di warung Azli menggunakan jumlah duit yang agak besar dengan alasan untuk mendapat makan secara percuma di warung Azli kerana percaya warung Azli tidak mempunyai duit yang besar untuk membayar baki tersebut. Konflik yang ketiga, konflik di mana terdapat persaingan antara kedua-dua buah warung kerana terdapat kehadiran warung baru yang dinamakan warung Mazlan telah dibuka di sebelah warung Azli yang telah lama berniaga di tapak tersebut. Terima kasih. Saya beri laluan kepada Putri sebagai moderator. Terima kasih kepada saudara Zahid. Seterusnya, saya akan memberikan laluan kepada Aidi Fitri untuk membentangkan faktor-faktor yang diambil dalam filem ini. Terima kasih kepada moderator kita iaitu saudari Putri. Hari ini saya ingin bercakap tentang faktor konflik yang ada di dalam filem Lagi-Lagi Senario. Perundingan adalah satu proses komunikasi interaktif yang boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Konsep yang dibawa di dalam filem ini adalah persaingan dan penyelesaian masalah. Untuk konsep bersaing, dia bermaksud kemenangan adalah tujuan utama. Kita boleh lihat di sini, warung Mazli terasa tercabar terhadap warung Mazlan, dan di sini kita boleh lihat di dalam filem ini mereka tidak berunding antara satu sama lain dan membuat banyak helah untuk meningkatkan pelanggan dan tidak mengaku kalah. Manakala konsep kedua iaitu penyelesaian masalah timbul apabila warung ini telah dirobohkan dan Saiful telah mengutarakan pendapat supaya kedua-dua pemilik warung tersebut supaya bersatu dan memajukan restoran yang baru akan dibuka oleh Saiful kelak. Terima kasih kepada Aidi Fitri. Seterusnya, kita akan mendengarkan jalan penyelesaian dari saudara Fizril pula. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan semua. Terima kasih kepada Putri sebab bagi saya laluan untuk membincangkan masalah ini, kes dan cara penyelesaian dalam filem Lagi-Lagi Senario. Yang pertama sekali mengenai konflik di antara pekerja dan pelanggan, di mana Wahid telah diberhentikan kerja dan pelanggan telah dihalau keluar oleh Mencef. Ini memastikan restoran terjaga dengan baik dan juga kekal hubungan dengan pelanggan. Seterusnya mengenai penggunaan jumlah wang untuk harga makanan yang agak rendah, di mana seorang lelaki mendapat sindiran daripada tuan kedai dan akhirnya membayar dengan harga yang sepatutnya. Dan yang ketiga pula mengenai persaingan antara dua warung makan, di mana warung Azli dan Mazlan mempunyai keistimewaan yang masing-masing. Yang keempat mengenai pengambilan tanah, di mana tanah perniagaan mereka telah dibeli dan akhirnya Saiful juga telah membeli sebuah tanah lagi untuk memastikan perniagaan mereka dapat dijalankan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari jalan penyelesaian kita pula akan mendengarkan pula refleksi dari filem ini. Dipersilakan saudari Syafawani Aina untuk mencerahkan lagi mengenai refleksi. Dipersilakan. Hai, nama saya Syafawani Aina. So, saya akan menerangkan tentang refleksi daripada cerita Lagi-Lagi Senario. Okey, sebagai satu babak, dari satu babak yang dipaparkan berkenaan Mazlan dalam menghasut pekerja-pekerja daripada kedai Azli, iaitu Saiful dan Yasin, di mana mereka terus bekerja di kedai Mazlan tanpa memberitahu kepada Azli. Jadi dari refleksi daripada situ kita dapat menunjukkan bahawa tiada persepakatan di dalam perniagaan mereka. Okay, babak kedua mula menunjukkan di mana Mazlan telah membuka kedai makanan beliau dan memberi makan pada waktu bulan puasa. Di sini kita dapat menunjukkan refleksi bahawa Mazlan tidak menghormati syariat Islam yang telah ditetapkan dan memberi makan dan juga membuka kedai tanpa pada waktu yang tidak dibenarkan dan memberi makan kepada orang Islam. Pada babak ketiga pula dapat menunjukkan di mana kedua-dua belah pihak iaitu Mazlan dan juga Azli bergaduh dan merebut perniagaan masing-masing, di mana mereka mahu menunjukkan di antara mereka siapa yang lebih maju. Di sini kita dapat menunjukkan bahawa mereka memilih untuk bergaduh daripada berunding sesama mereka atau berganding bahu untuk memajukan sesuatu perniagaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Akhir sekali kita akan mendengarkan konklusi dari saudari kita yang comel ini. Dipersilakan saudari Nur Amanina menjelaskan sedikit pengajaran dan penutupan dengan konklusi yang ringkas dan padat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri Shazrin kerana telah memberikan laluan kepada saya. Saya Nur Amanina dari 4 BTEC akan mengakhiri pembentangan ini dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dari penulisan kami mengenai filem Lagi-Lagi Senario ini, terdapat banyak konflik dan perundingan yang kami perolehi. Sebagai contoh, sebagai majikan kita haruslah menyelesaikan konflik dan bukanlah dengan memalukan pekerja di halayak orang ramai. Selain itu, konflik antara pelanggan dan peniaga, dan terdapat konflik antara dua peniaga warung yang saling bermusuhan dan tidak bersefahaman. Hal ini demikian, perundingan amat penting dalam menyelesaikan persengketaan antara dua pihak atau lebih. Oleh itu, jika proses perundingan damai terhenti dan gagal dalam mencapai kesepakatan dan tidak berjalan lurus sebagaimana susunan agenda dan rumusan, kemungkinan besar pertikaian konflik akan menjadi semakin membara dan mengobarkan lagi api permusuhan. Seperti dalam filem Lagi-Lagi Senario ini, terdapat banyak nilai-nilai perundingan yang harus kita ambil tiba kerana setiap masalah itu pasti ada konklusinya. Sekian dari kami, kumpulan 4. Terima kasih. Assalamualaikum.
biar manis senyum kita. Jangan cicak gula, jangan manis darah kita. Nanti semua tumpang sama, kirim salam pada kita. Jaga-jaga roti canai cicak kari, jangan makan sambil berdiri. Roti canai cicak kari, jangan makan sambil menari. Jilat lantai tak jilat jari, jaga-jaga hati-hati. Kari basi, roti canai tambah telur, bila pukit tengah penuh. Roti canai Sila.